Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat bertemu lagi. Hari ni kita nak bincang kertas 1 Melaka. Sorry ya. Sesama sikit. Tapi insya-Allah saya cubalah deliver terbaik yang mampu. Baik. Soalan nombor 1, antara berikut yang manakah merupakan kuantiti skala? Skala kuantiti adalah suatu kuantiti yang hanya mempunyai magnitude sahaja tanpa ada direction. So this is a very simple question. Antaranya adalah panjang. Yang lain semua adalah kuantiti vektor ataupun kuantiti terbitan lah. Nombor 2, graf Y melawan X. Kita tengok graf tersebut, garisnya adalah garis linear tapi telah pun memintas, intercept on the Y axis. So tak bermula di origin. Kita tak boleh kata ni berkadar terus. This is increasing, meningkat, tapi meningkat dengan linear. Sebab lurus kan, increase linearly. Nombor 2, okay, Y meningkat secara linear dengan X. Increasing maksudnya naik, linearly maksudnya lurus. Okey, nombor 2 D. Nombor 3, rajah menunjukkan sebahagian daripada keratan pita jangka masa detik diambil dari gerakan sebuah troli menggunakan jangka masa detik dengan frekuensi 50 Hz. Alright, arah gerakan diberi arah gerakan di sebelah kiri bermaksud U awak ada kat sini. Okey, kalau U ada belah kiri maka V ada sebelah kanan. U tu apa? U hal laju awal, V hal laju akhir. Kenapa penting tu? Sebab kita nak cari pecutan, kita kena tahu U kita yang mana, V kita yang mana. Soalan minta cari hitung pecutan, calculate the acceleration. Formula asas bagi pecutan adalah V hal laju akhir tolak U hal laju awal bahagi dengan total time taken, T, masa. Cuba kita cari satu-satu dulu, lepas tu kita substitute. Misalnya kita cari U. U ni hal laju. Hal laju adalah sesaran bahagi masa. Sesaran 1 cm. 1 cm bahagi dengan masa. Masa ni 1 detik, 1 tick. 1 detik masanya adalah 0.02 saat. Okey. So 1 bahagi 0.02 saat, awak akan dapat 50 cm saat negatif 1. Okey, kita buat yang sama juga untuk V. V sesarannya 6 cm bahagi dengan masa yang diambil juga ini 1 detik, 1 tick. Walaupun ni jarak dia pendek, jarak ni panjang, tapi masa yang diambil tetap sama. Okey, 1 tick is equivalent to 0.02 second. 6 bahagi 0.02, awak akan dapat jawapan 300. Okey, unitnya centimeter second negatif 1. Termasuk dalam frame tak? Masuk. Okey, alhamdulillah. Saya ingat saya menulis di luar frame Baik, kita dah dapat U dengan V. Sekarang ni masa. Masa ni technically kita kena ingatlah bahawa masa iaitu T T, buat kat bawah ni T mestilah jumlah detik tolak dengan 1 darab 0.02. Okey, jumlah detik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So it is 5 tolak 1, baru kita darab dengan 0.02 iaitu masa untuk 1 detik. So teknik ni kena tolak 1 bagi pecutan, masa untuk pecutan. Masa untuk hal laju awal dengan akhir tak perlu tolak 1. Nak tolak macam mana kan? Sebab 1 detik je. So V 300. Okey, V 300 tolak dengan 50, V tolak U bahagi dengan 5 tolak 1 darab 0.02. Okey, maka tekan kalkulator macam biasa, awak dapat 3125 cm second negatif 2. Sebab pecutan kan, dekat sini cm second negatif 1
bahagi lagi dengan second. Second kuasa 1 bawah atas jadi negatif 1. So negatif 2. Okay, soalan ni all time favourite lah Walaupun awak sebenarnya tidaklah begitu mendalam belajar pasal 3 tip. Sekarang kita dah pakai photogate kan. Tapi soalan masih ada soalan masih boleh diuji lagi lah. Soalan 3 timer. Alright. Nombor 4, rajah menunjukkan graf sesaran masa. Bila soalan bagi tajuk graf displacement time, saya sarankan awak untuk highlight siap-siap. Sebab graf ada 3 jenis graf gerakan, iaitu sesaran melawan masa, kita ada hal laju melawan masa, kita juga ada pecutan melawan masa. Tiga-tiga graf ni dia bagi awak jalan cerita ataupun motion yang berlainan. So kena alert kena alert. So kalau S melawan T, maka kalau ada kecerunan itu mewakili ataupun diwakili dengan nilai hal laju. Kalau tak ada kecerunan, tak ada hal laju, tak bergerak. Kalau kecerunan negatif, maksudnya hal lajunya negatif, berpatah balik. V negatif, patah balik ya pelajar-pelajar. So Q dengan R ni ada kecerunan tak? Ada. Tapi kecerunannya tak linear. Kalau saya buat kecerunan dan mencari kecerunan, sorry sengau sikit dia dah mula sengau lah. Saya mencari kecerunan bagi 2 titik di sini. Saya highlight hypotenuse. Ni banyak dalam video saya duk explain macam ni juga. Kecerunan dia iaitu hypotenuse. Kita boleh nampak bahawa turun sikit. Awak boleh nampak bahawa kecerunan sini lebih rendah, kecerunan sini bertambah. Apabila kecerunan bertambah, bermaksud hal laju bertambah. Kan saya kata kalau ada kecerunan, maka adalah hal laju. So kecerunan tu kalau makin tinggi, hal laju tu makin tinggi. Hal laju bertambah bagi QR. Okey, hal laju bertambah, hal laju meningkat. Dalam exam jangan buat macam ni Disclaimer, dalam exam jangan buat simbol naik anak panah, turun anak panah, jangan. Ini tujuan untuk study sahaja. Dalam exam tak diterima simbol anak panah naik, anak panah turun, tidak diterima. Okey. Dia bukan simbol yang standard lah. Kita nak tulis tu untuk kita singkatkan nota kita lah. Okey, disclaimer kat situ Nanti awak kata cikgu ni mengajar boleh je anak panah naik, anak panah turun ni, ajaran sesat. Saya dah buat disclaimer di situ Kemudian bahagian RS kita tengok kecerunan dia negatif, nilai M nya negatif, bermaksud nilai hal lajunya juga negatif. Hal laju yang nilainya negatif bermaksud dia berpatah balik. Hal laju, kalau kita claim bahawa hal laju positif ke kanan, maka nilai hal laju negatif bermaksud ke kiri. Kalau kita claim hal laju ke kanan negatif, maka hal laju ke kiri positif. Okey, vice versa lah. Jadinya pilihan jawapan untuk nombor 4, tengok hal laju meningkat dan berpatah balik. Baik, nombor 4, mana jawapan paling tepat? Okey, jawapannya adalah B, hal laju bertambah dan uniform velocity in the opposite direction, pada arah yang bertentangan. Macam mana dapat uniform velocity ni? Sebab bila kita cari kecerunan, kita dapat satu kecerunan yang sama bagi setiap point pada garis ini. Ini kan linear. Bila linear, kecerunan sama. Yang ni tak linear, QR tak linear, jadi dia ada banyak kecerunan kan. Sebab tu saya buat segitiga tangent tu. Matematik kan Alright, nombor 5. Tadi graf sesaran lawan masa, sekarang graf velocity time. Saya kata apa? Highlight dulu velocity time. Lepas tu kita buatlah sikit. Okey, dulu aku belajar tadi ST dapat V, sekarang VT dapat apa? VT kalau ada kecerunan ada pecutan. Kalau tak ada kecerunan tak ada pecutan. Kalau negatif maksudnya pecutan. Nyah pecutan macam tu. Ni konsep dia lah dia punya konsep, dia punya teori dia. Alright, soalan suruh cari apa tu graf dia. Soalan kata sila kira sesaran
Berapakah sesaran kereta itu dalam masa 6 saat? Mana 6 saat? Kita highlight 6 saat. Ni, sini sampai sini. Bermaksud keseluruhan graf. Macam mana nak cari sesaran daripada graf V lawan T? Tadi tinggal kan. Kalau cari kecerunan, kita dapat pecutan. Kalau cari luas di bawah graf, kita dapat sesaran, area under the graph. Meaning that kita kena cari semua area under the graph. Kita highlight area under the graph. Ini 1, segi 4. Lepas tu segi 3 ni. Kemudian segi 3 di bawah ini. Memang nama dia area under the graph, tapi graf ni kan turun ke bawah. So di bawah graf tu mewakili segitiga biru ni lah. Okey, ada 3 segmen kat situ, kira satu-satu. Dan kalau kita nak total semua, kita kena ambil kira nilai negatif ni. Tahu, kalau kita nak total, tambah semua. Kalau kita nak tambah semua, kita kena ambil nilai negatif 30. Dia bukan 30. Kalau awak nak ambil semua nilai positif, awak kena tolak dengan segitiga biru. Tak apa, saya tunjuk saya tunjuk. Okey, yang kuning ni segi 4, 30 darab 2, 60 meter. Kalau paper 2 kan, awak buat jalan kira. 30 darab 2, 30 darab 2, 60. Okey, segitiga hijau ni, segitiga formula dia setengah, darab panjang 30, darab lebar 2/3, 1 lah. Dapat berapa? 30 bagi 2, 15. Okey, kemudian di bawah ni setengah darab dengan negatif 30. Ni negatif 30 darab dengan 2. Okey, 2 dengan 2 potong, dapat negatif 30 meter. Dapat jawapan tu, kita total up semuanya. Okey, so 60 60 tolak 30 dapat 30. 30 tambah 45 dapat 30 tambah 15 dapat 45. Okey, so jawapannya 45 meter. Baik, nombor 6. Menurut hukum kegravitian semesta Newton, daya graviti di antara dua objek adalah berkadar terus dengan. Okey, yang ni kan Newton's Universal Law of Gravitation. Dia punya formula, awak boleh rujuk kat senarai formula. G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Hukum ni dia cerita pasal gravitational force berkadar terus dengan hasil darab 2 jisim, dua jisim jasad. Okey, hasil darab jisim bagi kedua-dua objek lah, dua-dua jasad, itu berkadar terus. Dan juga berkadar songsang. F juga berkadar songsang dengan the square of the distance between the two body, the distance between the two bodies or object. So ni dia tak tanya dua-dua, dia tanya directly proportional, yang mana satu. So yang biru lah. Nombor 6, jawapannya B. Produk hasil darab jisim kedua-dua objek. M1 M2 ni jisim ni jisim objek pertama, jisim objek kedua. Okey, hari tu Kelantan pun keluar. Ni keluar lagi. Yang ni pun kat Kelantan pun ada ni, soalan 5. Pattern lah, kita boleh nampak pattern. Sebab tu kita kena drilling, kena banyak buat latihan lah. Dia banyak tu adalah mungkin pilihan lah, tapi seefektif mana latihan yang awak buat tu. Kalaupun awak buat 3-4 saja set tapi efektif kan, InsyaAllah boleh bantu awak lah untuk SPM. Okay, nombor 7. Water rocket as it was launched, ketika dilancarkan. Situasi ini. Okay, nombor 7 ni kita diberi pilihan antaranya konsep ataupun prinsip. Manakah yang sesuai? So jawapan sesuainya adalah D, paling tepat lah, conservation of momentum. Jadinya apa penerangan di sebalik? Sebaik dilepaskan, maka air akan tersembur keluar dan air itu membawa momentum ke bawah. Momentum air yang bergerak terpancut ke bawah ini
is jumlahnya equivalent to the momentum ataupun thrust ke depan. Momentum ke depan tu, jumlah momentum. Okey, jumlah momentum adalah sama ke depan dan ke belakang. Jumlah momentum sebelum dan selepas dilepaskan adalah sama. Dipanggil sebagai prinsip keabadian momentum, menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum before collision, sebelum pelanggaran, adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar lain yang bertindak ke atasnya. Ini secara ringkas prinsip keabadian momentum. Abadi maksudnya kekal, tidak berubah, sama dengan. Baik, nombor 8. Sekejap saya cek. Saya dah play belum? Kan? Alright. Nombor 8, sebuah satelit buatan manusia mengorbit bumi pada ketinggian 1720. Kita highlight dulu. Yang ni ketinggian kan. Maka ketinggian dia ada simbol H. Kita bagi dia simbol high, H. Soalan tanya berapakah laju linear satelit itu. Laju linear ni is linear speed. Linear speed bagi soalan ni dia ada formula dia, iaitu V sama dengan G besar darab M besar bahagi dengan R. Kemudian bila dapat jawapan, kita kena square root semuanya. Okey, G tu apa? G adalah gravitational constant. Okey, G ni nilai yang diberi kat sini lah. Sekejap, saya highlight ikut color coding G ni yang warna hijau ni is this one. Dia dah bagi dah kan. Kemudian M bukan jisim satelit. M adalah jisim objek yang sedang di orbit. Sekarang ni satelit ni orbit apa? Satelit ni sedang mengorbit bumi. Maka M besar ni adalah jisim bumi, mass of the earth, this one. Kemudian R, R ni yang banyak pelajar akan silap lah kan. R, ingat R kecil dia bukannya jejari biasa-biasa. Kan, R kecil mewakili radius bumi tambah dengan ketinggian. Ingat tak, ada set Kelantan, saya ada bincang soalan yang hampir samalah, yang guna pakai yang ni juga, R tambah H ni. Sebenarnya R ni apa? Kalau kita boleh lukis ni, ini bumi. Bumi dia ada pusat dia. Kemudian ni satelit. Okey, jadinya soalan kata satelit ni daripada permukaan dia sudah ada ketinggian dia. Kita dah letak simbol H tadi. Okey, R ini adalah jarak dari pusat bumi ke pusat satelit. Yang ni R. Makanya kita tak boleh ambil nilai H semata-mata atau nilai radius bumi semata-mata. R di sini mewakili radius bumi, iaitu sini ke sini R besar, tambah dengan ketinggian satelit dari permukaan bumi. Itu origin dia, kenapa kita ganti dengan nilai sebegitu rupa. Okey, baik, kita mula ganti. Panjang sikit ni tau, jadinya pelan-pelan buat. Pelan-pelan ni maksudnya kalau orang Penang macam saya kan, pelan-pelan ni bukan yang kita nak suruh awak buat sampai sejam satu soalan ni. Pelan-pelan maksudnya cermat, buat berhati-hati. Okay, jisim bumi 5.97, darat 10 kuasa 24 kilogram, bahagi dengan R tambah H. Okay, R radius bumi dia dah bagi 6. Ni saya tengok yang kat BI tu tau, saya tak hafal pun. 6.37 darat 10 kuasa 6, kemudian tambah dengan ketinggian tadi 1720. Okey, hati-hati pelajar, dekat sini 1720 kilometer. Kilo adalah 10 kuasa 3 ribu. Kita kena include ribu di situ. Nak tambah 30 boleh, atau nak buat macam ni, darat 10 kuasa 3 pun boleh.
Jangan lupa semua jawapan ini mesti di punca kuasa 2 kan. Okay, take your time. Sebab ni latihan kan, so take your time sekejap. Pastikan awak tekan kalkulator tu cermat, berhati-hati. Lepas tu square root jawapan awak. Okay, square root jawapan awak. Awak akan dapat jawapan 7015.77, yang juga bila kita tukar ke standard form is equivalent to 7.015 ataupun 7.02 times 10 to the power of 3 meter per second. Okay, V dalam meter per second lah. V adalah laju dalam meter per saat. Jawapan paling hampir, paling tepat will be ayam, A. Okay, selesai nombor 8. Alright. Sorry. Kita terus ke nombor 9. Rajah menunjukkan ilustrasi hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua, kalau kita nak recall secara ringkas, dia same time same area. Okay, same time same area. Okay, kita baca soalan tu. Mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B. Dari A ke B ni katalah 2 jam. A ke B 2 jam. Kemudian berbanding C ke D. Mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B berbanding C ke D. Maksudnya masa yang sama lah ni. Masa yang sama. Okay, kita baca bahasa Inggeris tengok. As compared to. Okay, so menurut hukum Kepler kedua, same time same area. Kalaulah pergerakan satelit atau pergerakan planet yang sedang mengorbit dari A ke B adalah sama dengan masa yang diambil untuk bergerak dari C ke D, maka Kepler kata same time same area, jumlah luas bagi sektor ini sama dengan jumlah luas bagi sektor ini. Sektor A1 sama dengan sektor A2. Okey, luasnya sama. Ni nampak macam tirus kan? Sini nampak macam gemuk sikit kan? Tapi bila kita kira areanya, luasnya akan sama. Itu Kepler yang hukum Kepler yang kedua. So jawapan paling tepat adalah ayam, kerana luas ABF sama dengan CDF. ABF sama dengan CDF. Tu dia bagi nama sektor ni kan, awak belajar math. Ni dia bagi nama sektor kan. F is the center lah, F the titik tengah of matahari. ABF, CDF ataupun CFD sama lah tu kan. Alright, tu guna awak belajar sektor matematik tu. Tu aplikasi di antaranya. Okey, 10. Rajah menunjukkan dua objek berada dalam keseimbangan thermal equilibrium. Thermal equilibrium ni bermaksud ada dua syarat yang sudah dipatuhi. Pertama, dia no net heat flow. No net heat flow ni bukan maksudnya tak ada haba yang dipindahkan. Jumlah haba yang dipindahkan sama banyak. Misalnya dari A ke B 20 joule, dari B ke A pun 20 joule. So bila 20 tolak 20, kita dapat kosong. Sebab tu no net heat flow. Jumlah tu jadi kosong lah, tak ada. Tapi haba pindah tak? Haba pindah, cuma sama banyak. Macam tu. Okay, tu syarat pertama. Syarat kedua, they have same final temperature. Ada suhu akhir yang sama. Maksudnya A suhunya sama dengan B apabila sudah mencapai thermal equilibrium. Okey, 10 jawapannya adalah di yang manakah betul. Suhu yang sama, suhu akhir yang sama. Yang paling tepat suhu akhir yang sama. Suhu dia sebab dia dah capai keseimbangan termal, sebab tu dia tak guna final temperature. Boleh. Alright, seterusnya 11. Satu gas berjisim tetap, jisim sama, mempunyai isi padu V. Kita highlight dulu V pada suhu 40 darjah dengan tekanan malar. Tekanan malar itu dia dah bagi awak clue dah ni. Hukum gas yang tekanannya malar, P constant, tekanan P kan, P constant. Hukum apa yang P constant? Kalau kita nak recall balik sekejap lah, sambil-sambil tu, PVT. Kalau ni B, C,
G. So kalau P constant, maksudnya kita buang sini, kita dapat V dengan T. VT adalah hukum Charles. Hukum Charles. Formulanya V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Kita continue baca. This is our V1. This is our T1. Terus kita tukar T1 kita ke dalam Kelvin. 40 tambah 273. Masuk tak dalam frame? So, hampir terkeluar dari frame. Saya turun sikit. So 273 tambah dengan 40, kita dapat 313 Kelvin. Okey, hukum gas mesti cepat-cepat kita tukar dulu dalam Kelvin bagi suhu. Jangan pula pakai dalam darjah Celsius. Nanti kan tak dapat jawapan. Confirm. Baik, apa jadi pada gas tu? Berapakah suhu gas tersebut? Soalan suruh cari berapakah suhu gas tersebut. Suhu, temperature 2. Temperature 2 lah. Final temperature. Sekiranya isi padu gas meningkat kepada 3V, this is your V2. Tak apa, jangan terkejut, jangan pula gabra bila awak tengok nilai V tu dia tak bagi nombor. Dia bagi nombor dengan unknown. Dah awak terkejut. Dah panik dah. Kena panic attack dan sebagainya. Tulis formula dulu. V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Nah, kita ganti pelan-pelan. V1 is V, T1 is 313. Mana datang tu? Ni kita dah convert tadi. Alright. Kemudian V2 adalah 3V. Jangan terkejut pula. Ni kat sini kan V2 kita 3V. Tulis je lah 3V. Ini V. Kejap lagi adalah potong-potong tu kan, hilanglah V tu. Jangan pula awak cakap, cikgu ni ada 2 unknown. Macam mana ni? Ada T2, ada V lagi. Tak adanya. Dia akan cancel off. Okay, kita bawa T2 jadi perkara rumus. T2 bawa sini, V turun bawah, dapat 3V bahagi V. Kemudian 313 bawa pergi kanan, darab 313. Kan boleh potong tu. So 313 darab 3. Macam tu. Okey, jawapan akhir adalah 939 dengan unit Kelvin. Tu saya bila buat ni, saya purposely mengajak awak tulis unit dalam jalan kira awak tu. Jangan tergantung situ, sebab nanti bantu awak semasa paper tu. Awak terbiasa dah tulis unit kan, awak takkan tinggal punya lah. Masalah pelajar bila buat paper 1, dia hanya nak kira je. Kira nak jawapan, kira nak jawapan. Dia tak nak pun conteng macam ni. Dia tak nak pun conteng untuk mengukuhkan ingatan dia. Yang ni penting semua ni. Saya yang di umur 35 pun buat soalan pun macam gini lagi. Tak ada saya buat simple-simple tulis jawapan. Kadang-kadang tu tak tulis pun kat sini. Ni saya tengok pelajar tak tulis pun. Dia dapat jawapan dalam kalkulator, situlah dia tulis. Situlah momen masa dia menanda jawapan tu. Tak ada, doesn't care pun kan. Tulis unit sempat je. Satu soalan 1.5 minit. More than enough. Okay, more than enough. Sebab ada soalan yang awak dapat direct kan. Soalan macam ni tak perlu 1.5 minit. Soalan macam gini ni 30 saat je kan. So dia akan ada spare lah yang dibawa ke depan, carry forward. Contoh macam soalan 12. Okay. Alamak, ada WhatsApp dah. Kejap silent jap. Baik, diagram shows the movement of air during land breeze. Soalan dah sebut pasal apa nama fenomenanya. Ni fenomena land breeze. Land breeze berlaku di waktu malam. Kebetulan soalan dia bagi rajah. Bila bagi rajah, dia turun lah sikit dia punya difficulty level dia kan. Berlaku pada waktu malam. Land breeze ni apa? Breeze tu adalah cool air, udara yang sejuk. Cool breeze tu, bayu tu udara yang sejuk. Land breeze maksudnya datang dari darat. So land breeze, udara sejuk yang bertiup dari barat. Bertiup dari darat. Pergi mana? Pergi laut. Okey, kenapa berlaku tu? Konsepnya adalah awak kena sentiasa ingat darat, pasir, dia ada nilai C yang jauh lebih rendah daripada nilai C untuk air. Ini fix untuk waktu siang dan waktu malam. Maksudnya bayu laut ke bayu darat ke, dua-dua nilai C ni tidak berubah.
Tak ada pernah jadi siang nilai C pasir rendah, malam nilai C berubah. Tak boleh. Nilai C adalah nilai constant, nilai pemalar. Nilai C tidak berubah regardless siang atau malam. Konsep dia sama je. Nilai C untuk sand adalah lebih rendah dari nilai C untuk water. Water ni kalau air biasa pun 4200 dah, 4000 lebih dah, tinggi lah kan. Alright. So nak cerita sikit lah pada waktu malam sea water lebih besar, sea darat lebih rendah. Okay, tu kita kena ingat sifat sea. Kalau sea dia sea kecil, dia cepat panas cepat sejuk. Maksudnya pada waktu malam, di kawasan air atau di kawasan laut, udaranya lebih panas. Bila udara panas, dia jadi kurang tumpat, less dense. Udara yang kurang tumpat, tempatnya di atas, maka udara panas tu naik ke atas. Bila udara panas di laut naik ke atas, maka udara sejuk dari darat menggantikan. Dia ganti tempat kan, naik atas. Jadi udara daripada darat ni tengok, ada tempat kosong lah, jom. Kan udara memenuhi ruang, so udara tu flow lah pergi ganti tempat tu. Proses ataupun perbuatan menggantikan tu menyebabkan ada udara yang bertiup. Bayu lah dia panggil, bayu darat, sebab bertiup dari barat. Okay, so nombor 12, kita tengok pilihan jawapan dia. Okay, pause dulu. Jawapannya adalah D. The specific heat capacity of the land is lower than the specific heat capacity of the seawater. Saya ulang yang ini works for malam dan juga siang. Nilai C yang saya tulis C tadi kan, specific heat capacity ni, dia sentiasa C of the land sentiasa lebih rendah daripada C of the seawater. Sentiasa, siang ke malam ke, memang macam gitu. Okey, seterusnya nombor 13, menunjukkan satu gelombang merambat dari P ke Q. Kalau awak cukup baca buku, awak tahu ni gelombang bunyi. Sebab ada bahagian yang dipanggil, yang rapat-rapat ni kita panggil dia compression. Okey, dan kawasan yang rega-regang ni kita panggil dia rarefaction. Saya cuma nak labelkan C lah. Dan awak juga boleh extract maklumat daripada sini. Jarak daripada compression to the next consecutive compression adalah wavelength. Panjang gelombang adalah jarak dari satu mampatan ke mampatan yang bersebelahan. Malangnya soalan tak tanya yang itulah. Tak apalah kan, ni kan ulang kaji, relax lah. So, yang manakah benar mengenai arah getaran. Okey, jadinya bila ada mampatan, maksudnya ada pergerakan molekul yang sedang memampat dan ada pergerakan molekul yang sedang bergang. So, mampatan dan regangan tu berlaku selari. Ni kan gelombang dia daripada P ke Q ke kanan, ni propagation dia. Jadinya mampatan tu ke kanan, ke kiri, macam gitu, selari kan. Kita pilih jawapan yang paling tepat. So arah gerakan ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Ni betul, ni salah ni. Mana ada atas bawah. Kalau atas bawah macam mana dia nak memampat kan. So arah pemindahan tenaga mestilah ke kanan, sebab propagation ke kanan. So best answer will be A. Alright, 14. Satu graf perubahan sesaran gelombang melawan masa pada suatu titik di sepanjang gelombang. Okey, cukup pengalaman awak dalam belajar fizik, maka awak tahu yang ni adalah situasi atau fenomena damping. Bahasa Melayu, Pelembapan atau damping ni apa? Fenomena ataupun situasi amplitude berkurang dengan masa. Tengok amplitude dia, makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang. Tapi bila nak melukis damping, cikgu awak mesti pernah ajar bahawa amplitude memang awak boleh buat dia bagi kurang, tapi awak kena make sure frekuensinya sentiasa maintain. Contoh this is one complete oscillation, this is the second one. Saya nak highlight dua je lah. Okay, so time to complete one oscillation
time for one complete oscillation is the period ataupun frekuensi. Boleh jugalah kan. So awak tengok sini, kalau saya label semua period yang terlibat, bahkan kalau saya ukur jarak T untuk mengambil masa atau tempoh, saya dapati bahawa tempohnya sentiasa maintain. Dia takkan jadi macam ni pelajar-pelajar. Dia takkan jadi macam ni. Okay, awak nak buat amplitude dia turun kan, lepas tu jadi makin lama makin jauh, sini dengan sini. Nampak? Jadi tak sama. T yang mula-mula dengan T yang kedua tak maintain. Ni bukan damping. Salah lukisan. Okay, tu salah lukis. Jadinya soalan tanya, apakah kuantiti fizik yang dimalarkan, yang tak berubah, constant? What would be the best answer? Amplitude salah lah, amplitude berkurang kan, tenaga berkurang juga. Okay, adakah saiz dan tempoh? Jawapannya tempoh, period. Okay, 15. Antara sinaran elektromagnetik berikut, okey, yang manakah mempunyai tenaga paling tinggi? Okey, yang manakah mempunyai tenaga paling tinggi? Alright, tenaga paling tinggi. EM ni ada 7 semuanya kan. Jadi kita susun dia daripada, let's say saya nak mula di belah kiri ni, saya nak mula dengan gamma ray sampailah paling hujung sebelah sana, radio wave. Okey, susunan itu berdasarkan kepada frekuensi atau wavelength lah. Okey, masalah pula dah. Untuk radio wave dia ada lambda paling panjang tapi frekuensi paling kecil. Gamma ray ada lambda paling pendek tapi frekuensi paling tinggi. So yang tengah-tengah ni semua ikut susunan dia lah, X-ray, infrared, bla 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 sampai radio wave. So soalan tanya highest energy. Highest energy means highest frequency, frekuensi paling tinggi. So antara 4 calon ni, mana yang frekuensinya paling besar, itulah jawapannya. Okay, 15 adalah B. X-ray dia ada sebelah ni, X-ray. Lepas tu bla 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 ada sinilah, microwave, ada apa, UV, IR dan sebagainya in between tu. Okay, best possible answer is X-ray. 16. Corak interference. Corak interference bagi gelombang air. Gelombang air, ingat gelombang air dia ada 2 keputusan kan, whether we are producing anti-nodal line ataupun nodal lines. Macam mana nak macam mana nak dapat dua-dua line ni? Hasil daripada overlapping yang macam mana? So kalau crest bertemu dengan crest atau throw bertemu dengan throw, kita akan dapat constructive interference, dan titik tu kita panggil titik anti-node. Dan kalau kita form a line, dia panggil anti-nodal line. Okay, couple yang seterusnya atau pasangan yang seterusnya adalah kalau crest overlap dengan throw, puncak bersilang dengan lembangan atau lembangan bersilang dengan puncak. Yang ni kalau jumpa, dia membentuk destructive interference. Interference memusnah. Nama titik tempat di mana destructive interference berlaku adalah titik node. Dan kalau kita form a line, a series of node akan membentuk nodal line. Macam tu Ni apa kita panggil revision je lah. Alright, titik Y, kita kena pasti titik Y tu adalah solid line overlap dengan dotted line. Bermaksud ianya hasil overlapping crest dengan throw. Okay, crest dengan throw, destructive interference. Alright, soalan tak tanya sampai situ kan. Soalan tanya manakah menunjukkan superposisi. Crest adalah puncak overlap dengan throw, lembangan, macam tu. Okay, so 16, best answer is C. 17, yang manakah akan berlaku apabila cahaya terbias dari medium tumpat dense to less dense, denser
situ less denser. Tumpat ke kurang tumpat. Tumpat ke kurang tumpat menjauhi normal. Ni simple lah kan. Awak kena hafal lah, tak ada lain lah. Menjauhi normal. Ada juga analogi dia, tapi tak nak saya cerita panjang-panjang. Nanti video ni jadi terlampau panjang pula kan. So kita stop kat situ je lah 18. Satu objek dengan ketinggian 50 cm. Yang ni ketinggian objek. Okey. Mana ni? Ketinggian objek diletakkan pada jarak 60 cm dari kantar cekung. Okey. Objek diletakkan 60 cm. Ni jarak objek U. Jarak objek adalah U. Dari kantar cekung. Okey, hati-hati. Bila kantar cekung, concave lens kantar cekung di sini mewajibkan awak meletak nilai negatif pada nilai focal length atau panjang fokus. Panjang fokus kantar adalah 20 cm, bukan 20 yang awak kena ganti, tapi negatif 20. That is the catch there. Kat situlah tempat di mana soalan akan perangkap awak positif negatifnya. Hati-hati ya. Concave, cave kan gua, mana dia? Ni cave kan gua. Misal kata kalau MU kalah lagi minggu ni kan, lawan siapa tak minggu ni lawan, kalau kalah lagi masuk mana? Masuk gua. Kalah tu adalah keputusan negatif. Keputusan negatif. Kalah masuk gua. Ingat macam tu. Okey. Tidak, ni bukan MU dekat Malaysia ni. Ni bukan MU dekat dunia ni. MU dekat universe yang lain. Tak ada kaitan dengan Manchester United. Mungkin Melaka United. Okey. Alright. So dekat situ kita sambung baca sekejap. Nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk. Untuk kita tahu ciri-ciri image, kita cari dulu nilai V dia. Ni bukan V velocity ya. Bukan V velocity ni, soalan lain ni. Tajuk lain dah. Okey. So nak selesaikan soalan ni, cukup maklumat kita boleh pakai thin lens formula. Formula kantar nipis. 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, dekat sinilah pelajar akan mula terperangkap. Kalau dia tak tahu bahawa nilai, kalau awak tak tahu bahawa nilai F sepatutnya diletakkan tanda negatif. Okey, lepas tu ganti dengan U 1/60 tambah 1/V. Jadinya kita bawa 1/V ke depan, kita dapatlah negatif 1/20 tolak 1/60. Tekan kalkulator, awak akan dapat 1/15. Kat sini saya tunjuk kalkulator boleh tak? Saya ambil masa sikit yang tunjuk kalkulator awak sekejap. Lepas tu saya kena activate dalam saya punya OBS ni. Sekejap. Display capture. Display capture. Okay. Wait. Allah. Cancel. Bukan display capture. Sorry. Windows capture. Windows mana dia? Sorry awak boleh pause, boleh forward ke depan kalau lambat cikgu Oh tu dia. Keluar kan. Dah keluar dah dekat awak punya apa ni? Awak punya paparan ni, insya-Allah. Baik. Saya nak tunjuk pengiraan tu. Sebenarnya tak kira pun boleh dapat jawapan ni, tapi saja nak tunjuk namun buat video lag pelan-pelan kan. Jadi negatif 1 sudah per saya kalkulator ni kurang mahir. Okey, 20. Kemudian 1/60 ni bawa ke kiri, tolak lah. Kena ditolak 1/60. 1/60 tekan sama dengan dapat negatif 1/15. Okey, yang awak dapat ni adalah nilai 1/V. Tu punca kenapa saya nak kira sangat tu. Saya nak bagi tahu dekat awak yang awak sedang kira dalam kalkulator ni bukan V. Ni adalah 1/V. 1/V sama dengan negatif 1/15. Bapak sengau suara ni. Tak apalah, bertahan je lah. Jadinya kalaulah
1/V sama dengan 1/15 dengan nilai negatif, maka V adalah sama dengan negatif 15 cm. Macam mana tu? Shortcut dia, V buat naik atas, 1 buat turun bawah. Kita dapat V/1. V/1 tu V lah. Jadinya yang ni kita twist atas bawah, yang ni pun kita invert atas bawah lah. Jadilah negatif 15/1. 15 lah tu, negatif 15. So V kita dapat nilai negatif. Itu merujuk kepada nilai negatif, merujuk kepada virtual image. Kita dapat virtual image. Okay. Kalau kita nak tahu magnified ke diminish, kita masuk dalam formula magnification. Magnification adalah modulus V bahagi U. Saya tak cukup ruang, sorry kalau saya ingat-ingat ke. Saat saya padam kalkulator saya dulu. Saya disable kalkulator saya sekejap. Okey. Jadinya V bahagi U modulus. Modulus ni kita mengganti semua nilai positif. V tadi 15 bahagi dengan U 60. Okey. Modulus. Jadi 15 bahagi 60, awak akan dapat 0.25, which is kurang dari 1. Magnification yang kurang pada 1 bermaksud diminished, dikecilkan, diminished. Okey. Dapatlah 2 tu, virtual diminished. Mungkinlah jawapan kita dalam radar kita mungkin dekat sini ya. Virtual diminished. Ada lagi tak? Virtual diminished. Tak ada dah. Confirm lah tu kan. Okey, cuma nak bagi tahu dekat awak soalan ni, kalau dah kata cekung dia ada satu ciri sahaja. Kata cekung ada satu ciri sahaja. Shortcut ni adalah VUD, virtual upright diminish, kerana kedudukan objek tidak mempengaruhi ciri image. Kedudukan objek tidak mempengaruhi ciri image. Yang ni adalah kata cekung sahaja. Kalau cembung, awak boleh kira macam ni. Cembung awak kira macam ni, ini bermanfaat untuk awak. Tapi nevertheless saya tunjuk sebab mungkin di soalan lain, di negeri lain, di set lain berguna untuk awak. Okay, special untuk awak ni, siapa yang tengok. Special lah sangat. Okay, 19. Rajah menunjukkan satu objek di hadapan kata cembung dan image-nya. Ni kata cembung. Okey, kemudian dia bagi U dia 10. Kemudian dia bagi daripada objek pergi image 30. Jangan tertipu. Tak ada bacaan tu sebenarnya. Dia nak bagi awak dari sini ke sini sahaja, iaitu jarak image. Jarak image bukan 30. Jarak image adalah 20 cm. Macam mana dapat 20? Ni kan 10 sama dengan atas tu. Kan matematik awak belajar. Ni kan 10, maka sini jadilah 20. 30 tolak 10 kan. Macam gitu. Berapakah panjang fokus kanta itu? Okey, sekali lagi pakai formula kanta nipis. 1/U tambah 1/V. Ada lagi tak kalkulator dan rajah saya tu? Tak ada dah kan? Saya recall balik sekejap lagi Saya recall balik. So nak cari panjang fokus 1/F. Untuk kanta nipis, thin lens formula, saya memang harap awak tulis sentiasa 1/F, 1/F ni. Turunkan. Jangan biar sama dengan je. Sebab nanti awak ingat yang awak dapat tu adalah F, sedangkan awak belum lagi dapat. Awak cuma dapat 1/F. Misalnya macam gini. 1/U tadi berapa? U tadi 10, V kita 20. Ni saya padam. Tengok kalau awak tak bawa turun, ni jadi dia. Okay, awak pun tekan kalkulator sekejap. Saya keluarkan balik kalkulator saya tu. Adakah dia muncul di dalam rajah awak? Belum lagi. Sekejap. Okey. Jadinya boleh muncul dah. Dia muncul belum? Muncul dah. Okey. So 1/10, kemudian tambah 1/20. Ni yang awak tekan dengan kalkulator kan. Awak tekan sama dengan, dapat 3/20. Okey, awak pun tulis 3/20. Okey, 3/20. Cikgu kata tak boleh buat dalam pecahan ni, lagipun tak ada dalam pilihan jawapan. Okey, tekan 3/20 ni sama dengan apa? 0.15. Okey, habis lingkup.
Lingkup ni saya tunjuk situasi yang salah. Apabila awak tidak menurunkan 1/f, maka awak menganggap yang awak dah dapat tu adalah f, sedangkan awak sedang mencari 1/f. Okey, ni masih lagi 1/f. Salah lah. Okey, hati-hati, saya dah tunjuk dah tu, jangan buat salah. So kalau 1/f 3/20, bermaksud f sama dengan apa? Tadi tu kan kita invert jadi f/1, maka yang ni kita invert juga. Boleh juga awak nak tekan 1 bahagian se, boleh. So jadi 20/3. Jangan pula buat 20/3 pecahan. So 20/3 macam ni kan, saya dapat jawapan. Saya akan tekan 1 bahagian se, dapatlah 20/3. Tekan SD ni, so dapat 6.67. Ni kan dia ada macam garis ni, maksudnya ada nombor lagi belakang. Saya pun tekan lagi sekali. Macam gitu. 6.666666667. Okey. So 6.67 lah tu sentimeter. Barulah dapat jawapan betul. Jadi jangan overconfident dalam exam. Walaupun awak dapat jawapan, sebenarnya awak tertipu, kerana penggubal soalan tahu bahawa di mana awak akan tertipu. 20 soalan terakhir untuk part 1. Satu objek diletakkan di hadapan sebuah cermin cekung. F adalah titik fokus. Okey, ni cermin masuk dalam kepala otak awak bahawa sedang awak perhatikan soalan cermin, bukan lagi kanta. Sebab nanti bila awak dah jawab soalan kanta kan, awak mulalah masuk cermin, awak ingat ni kanta. Lah cikgu, saya ingat kanta. Macam itulah, selalunya begitu. Apakah ciri-ciri image yang terbentuk? Characteristic of image. Yang ni kalau nak hafal. Kalau nak lukis boleh. Nak lukis semula pun boleh. Cermin sifatnya apa? Pantul. Cahaya paralel pergi dekat cermin. Apa jadi? Cermin cekung sifatnya menumpukan cahaya jatuh atas titik F. Okey, yang ni ray pertama. Ray kedua, dia tak ada dari kepala pergi ke cermin dah. Dia akan ambil dari kepala ke titik C. Kalau kita boleh imagine at equivalent distance of from F to the mirror, mungkin kat sini kita ada titik C, iaitu center of curvature. Cahaya tu pergi dekat cermin, kena dekat cermin, patah balik, pergi dekat titik C. Macam gitu. Jadinya tak ada persilangan. Bila tidak ada persilangan, maka kita akan buat extrapolation. Dan kita dapati bahawa di sebelah kanan ni lebih ada tendensi untuk extrapolate. So kita panjangkan dengan garisan putus-putus, kerana itu bukan cahaya sebenar, itu adalah imaginary line. Maka bersilang di sini, kita tarik ke bawah, kepala di atas, kerana cahaya yang kita ambil dari kepala objek, dan persilangan itulah kepala image. Okey, macam gitu. So kita dapati bahawa objeknya mengalami pembesaran, magnified, lebih besar, bigger, dan juga virtual. Kenapa maya? Kerana garisan cahaya yang membentuk image bukanlah garisan cahaya sebenar. Ini adalah imaginary line. Bermaksudnya dotted line dengan dotted line confirm maya. Okey. So pause kejap, tengok pilihan jawapan yang paling tepat. Okay, bigger. Ini smaller salah, ini smaller salah, ini bigger. Adakah real atau virtual? Jawapannya virtual. Jawapan. Selesai set 1, kita jumpa lagi dalam set 2. Tolonglah awak share, boleh kongsi dengan kawan-kawan satu sekolah kalau bermanfaat. Kalau tak nak tengok seorang-seorang, nak ada kawan dekat teman, kawan dekat sebelah untuk teman, silakan, boleh bincang sambil dengar saya cakap, boleh bincang, boleh tunjuk siapa yang mentor, tunjuk kat menti nak kongsi dengan mentor pun silakan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Good luck SPM.